Baik, kita ke laporan berikutnya. Jumlah mangsa banjir di Terengganu sedikit menurun pada Isnin dengan menyaksikan 4 daerah masih lagi terjejas. Dan apa yang menjadi kerisauan pihak berkuasa adalah ramai mangsa tidak mahu berpindah kerana bimbang dengan keselamatan harta benda mereka. Dan untuk laporan lanjut, kita terus berlintas langsung bersama Wakil Astro Awani Terengganu, Nur Fazli Zai Ali. Fazli Zai, sila kongsikan mungkin perkembangan dan juga liputan sepanjang hari ini. Baik, terima kasih Ehsan di Kuala Lumpur. Cuaca yang cerah sejak pagi tadi menyaksikan jumlah mangsa yang terjejas pada ketika ini semakin menurun. Di mana jika sebelum ini 4 daerah di negeri Terengganu ini telah terjejas, namun pada petang ini hanya 3 daerah lagi masih terjejas, iaitu daerah Kemaman, Dungun dan juga Hulu Terengganu. 11 mangsa yang terjejas di daerah situ telah dibenarkan pulang pada pagi tadi. Dan setakat ini Ehsan, seramai 4,353 mangsa masih berada di pusat pemindahan berbanding lebih 7,000 mangsa yang dipindahkan yang terjejas pada sebelah pagi tadi. Menerusi itu juga sebanyak 35 PPS masih diaktifkan bagi menempatkan 1,054 keluarga. Jumlah mangsa banjir di Kemaman yang sebelum ini mencecah lebih 7,000 mangsa juga turut menunjukkan peningkatan mendadak dan kini seramai 3,677 mangsa masih terjejas. Begitu juga di daerah Dungun, seramai 579 mangsa masih ditempatkan di 14 PPS, manakala jumlah mangsa banjir di Hulu Terengganu masih kekal dengan 97 mangsa. 23 keluarga itu masih berada di 3 PPS. Ketika ini juga kebanyakan lembangan sungai di negeri ini menunjukkan tren menurun. Baik Ehsan, setiap kali bencana banjir ini berlaku, yang merisaukan penduduk adalah untuk meninggalkan kediaman mereka untuk berpindah ke pusat pemindahan banjir. Ini kerana mereka risau kediaman mereka akan dimasuki pencuri dan melarikan barangan-barangan berharga mereka. Namun pada ketika ini, para penduduk yang terjejas tidak perlu risau kerana pihak Polis Terengganu memberi jaminan dan tidak perlu khawatir untuk meninggalkan kediaman mereka kerana pihak polis sentiasa melakukan rondaan dan pemantauan di kediaman-kediaman mangsa yang terjejas. Kita ikuti pesanan daripada Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik. Tanggungjawab menjaga keselamatan harta benda dan nyawa adalah tugas dan tanggungjawab utama polis. So memang tim-tim pihak OSPD daripada masa ke semasa meronda siang dan malam untuk memastikan keselamatan rumah-rumah mereka terjamin. Ada juga di musim-musim musibah, musim-musim bencana ni yang mengambil kesempatan, terutama sekali kedai-kedai runcit yang ditinggalkan, supermarket ditinggalkan untuk mereka-mereka ni pecah masuk dan sebagainya. Baik Ehsan, bencana banjir ini bukanlah perkara asing bagi penduduk di negeri Terengganu ini kerana saban tahun mereka akan melalui episod-episod banjir ini, di mana pusat pemindahan sementara juga menjadi kediaman kedua mereka selepas kediaman mereka dilanda banjir. Bila berada di pusat pemindahan Ehsan, pasti aktiviti-aktiviti yang paling dirindui mereka seperti bergotong royong memasak beramai-ramai ataupun berkumpul beramai-ramai untuk melakukan sebarang aktiviti. Namun ketika ini negara kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19 dan sebarang aktiviti ataupun berkumpul tidak dibenarkan semasa berada di PPS. Walaupun pada mulanya bagi mereka agak sukar untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan ini, bagaimanapun sedaya upaya mereka cuba untuk mematuhi peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan melalui bencana banjir norma baharu ini, Ehsan. Fazli Zai, mungkin secara ringkas, ada atau tidak kawasan dan juga jalan-jalan utama yang ditutup disebabkan banjir ini dan mungkin apa tindakan yang dilakukan? Baik Ehsan, setakat ini laluan di negeri Terengganu ini laluan utama kebanyakannya boleh dilalui, namun jalan-jalan kampung khususnya di kawasan pedalaman air masih berada di paras yang bahaya. Seperti di Kemaman ini Ehsan, kalau sebelum ini 19 batang jalan tidak dapat dilalui untuk masuk ke kawasan-kawasan pedalaman di Kemaman. Namun pada hari ini cuaca yang cerah sejak pagi tadi menyaksikan air-air yang melimpahi di kawasan jalan ini juga semakin surut dan kebanyakan kenderaan juga boleh melaluinya, Ehsan.
Baik, terima kasih Nur Fazlizai Ali atas laporan itu tadi dan pastinya kita akan bawa perkembangan dari Terengganu ini dari semasa ke semasa dan itu tadi kita dapat melihat bagaimana keadaan dan juga situasi banjir di Terengganu dan bagaimana pula dengan situasi banjir di Kelantan dan kita terus saja bersama Wakil Astro Awani Kelantan Muhafandi Muhammad. Silakan Muhafandi. Terima kasih Ehsan di WBC. Keadaan situasi banjir di Kelantan hingga saat ini menyaksikan sedikit berubah di mana jumlah mangsa banjir yang masih berada di pusat pemindahan banjir menurun berbanding dengan apa yang direkodkan pagi tadi di mana setakat jam ini sekitar 1,010 mangsa banjir yang masih berada di BPS di daerah Pasir Mas dan 79 orang mangsa banjir di Tanah Merah dan juga 89 orang mangsa banjir yang masih berada di PPS di Kuala Krai. Dan sejumlah 16 PPS masih lagi beroperasi yang mana gelombang kedua banjir kali ini melibatkan 3 daerah. Untuk makluman juga, Sungai Golok masih lagi mencatatkan bacaan pada paras bahaya dan sungai-sungai utama lain termasuk Sungai Lebih di Kuala Krai, Sungai Golok di Kampung Jambu Tumpat dan Sungai Kelantan di Kuala Krai turut mencatatkan bacaan di paras amaran dengan trend airnya dilaporkan sedikit ada peningkatan. Begitupun tumpuan kini mungkin terarah kepada daerah Tumpat di mana aliran Sungai Golok dijangka akan membanjiri kawasan rendah di daerah Tumpat. Ini mungkin memaksa penduduk di kawasan Tumpat melakukan persiapan awal. Dan seperti yang telah pun dimaklumkan oleh pihak berkuasa, beberapa kampung di daerah Tumpat yang melibatkan Kampung Kubang Sawa, Kampung Simpangan, Kampung Bendam Pak Yung dan juga Kampung Kajang Sebidan yang membabitkan lebih 10,000 orang penduduk telah pun terputus hubungan sejak awal pagi tadi. Ini kerana akses jalan masuk ke kawasan berkenaan telah pun digenangi air. Dan hasil tinjauan saya bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Tumpat siang tadi, mereka telah pun melakukan pemantauan namun setakat jam ini belum ada lagi mangsa banjir dari daerah Tumpat yang dipindahkan. Jadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pegawai bomba. Di kawasan Pekalang Kubur ni banjir memang dah masuk, air dah mula mengalir masuk ke kawasan perkampungan. Cuma masa pemindahan tu belum ada lagi. Buat masa sekarang ni kita memantau penduduk kampung seperti yang kita ketahui penduduk kampung sekarang ni dia tak boleh nak keluar daripada rumah dia tu ke jalan besar untuk membeli keperluan harian. Jadi kita membantu membawa beliau lah daripada jalan besar ni untuk keluar ke kedai-kedai hampiran. Kita memang sentiasa memantau. Kita buat rondaan yang berkala. Dari sejam sekali kita akan masuk untuk buat pemantauan. Bukan bomba sajalah. Apan, rela, polis dan sebagainya lah. Agensi penyelamat dah dia sentiasa membuat pemantauan. Fandi, ada atau tidak mungkin mangsa banjir di Kelantan yang mahu terus kekal berada di kediaman masing-masing dan juga tidak mahu pindah ke pusat pemindahan setakat ini? Sebenarnya Ehsan, kalau dilihat kepada tinjauan saya di sekitar Rantau Panjang semalam dan kemarin di mana sebahagian besar penduduk yang sudah kalis dengan situasi banjir yang membabitkan peningkatan air dan juga limpahan air Sungai Golok itu, mereka mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah sanak saudara dari PPS yang telah pun disediakan. Ini kerana pada masa yang sama mereka turut melahirkan rasa kebimbangan terhadap penularan wabak COVID-19 ini. Dan pada masa yang sama juga mereka melahirkan rasa jemu ataupun mungkin disebabkan SOP yang ketat di pusat pemindahan sementara itu menyebabkan mereka mengubah fikiran untuk terus berada di rumah sanak saudara ataupun berada di rumah mereka yang dinaiki air. Dan untuk makluman juga Ehsan, sebenarnya apa yang kita tumpukan pada hari ini, apabila berlakunya keadaan limpahan air di kawasan Tumpat itu, ianya akan mengundang satu bentuk keadaan dinamakan sebagai air termenung ataupun banjir termenung. Ini kerana sekiranya kawasan-kawasan yang saya sebut tadi di Simpangan, di Kampung Bendam Pak Yung dan sebagainya, sekiranya air melimpahi bermula petang ini, penduduk bukan saja akan terputus hubungan, mereka juga akan mengalami situasi banjir termenung dalam tempoh
hampir 2 minggu. Dan ini memungkinkan ada sebahagian penduduk yang mungkin susah untuk akses, mereka mengambil tindakan awal untuk berpindah ke rumah sanak saudara. Bagaimanapun pihak JKM dan juga pihak berkuasa belum lagi merekodkan sebarang perpindahan mangsa banjir melibatkan daerah Tumpan, Ehsan. Fandi, ada atau tidak Fandi bertemu dengan mereka yang mungkin mengalami kesukaran untuk berpindah seperti warga emas, warga tua dan juga mungkin yang melibatkan kanak-kanak dan akses itu agak sukar untuk mereka keluar daripada satu kawasan ke satu kawasan. Apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa sebenarnya? Sebenarnya, Ehsan, sepanjang 3 hari saya membuat liputan banjir ini, terdapat 4 kes yang memerlukan bantuan khusus bagi memindahkan mereka. Ini melibatkan pesakit yang kronik, melibatkan pesakit yang lumpuh, melibatkan pesakit yang koma. Di mana rata-rata yang saya temui, pada mulanya mereka mungkin agak sukar untuk berpindah disebabkan kondisi pesakit yang berada di rumah dengan alat bantuan pernafasan, dengan ubat-ubatan dan sebagainya. Namun disebabkan peningkatan yang air secara mendadak itu memaksa mereka terpaksa untuk menghubungi pihak berkuasa memindahkan mereka. Dan proses pemindahan itu mungkin memakan sedikit masa berbanding proses pemindahan biasa, di mana pemindahan yang melibatkan mangsa yang lumpuh ataupun koma ini satu bentuk keperluan diperlukan, termasuklah bot gentian jenis yang fiber yang tidak orang kata yang bot getah, dan juga keanggotaan yang ramai bagi mengangkut mangsa ke dalam bot ataupun ke dalam roli sebelum dibawa ke pusat pemindahan. Namun apa yang saya dapat perhatikan sekali operasi memindahkan mangsa yang melibatkan mangsa yang lumpuh dan koma ini berjalan dengan begitu lancar, dan kecekapan anggota keselamatan yang membantu memindahkan mangsa banjir ini seharusnya mendapatkan pujian kerana mereka dapat memindahkan dalam jangka masa yang tidak begitu lama, Ehsan. Baik, terima kasih Fandi Muhammad, Wakil Eswawani di Kelantan, dan kita mendoakan agar segalanya dipermudahkan dan juga keadaan dan juga banjir kembali surut seperti keadaan sedia kala.